guys, bersama Fira Fandi dan Marzella Sigai, of course, dalam Borak Teh Si Peng. Yap, hari ini 9 Jun 2021, Rabu. Dah pertengahan minggu, kita berada di pertengahan bulan. Yo, apa khabar Marzella Sigai? Khabar baik, Fir. Masih lagi kita dalam apa khabar? Buat love. Ya, salah. Buat love. Dah. Itulah. Nampak BCG kau. Apa tu? Tak adalah. Okay, so macam biasa 45 minit. Macam benda yang kita akan kongsikan Marzella Sigai, dan of course tetamu kita hari ini ada 3 orang ke semuanya. Semua pelakon-pelakon yang kita semuanya bunga-bunga. Betul. Untuk menceriakan hari Fir. Sebab tu aku hari ni pakai baju bercollar. Jarang aku pakai baju bercollar ni, dan hari ni aku terpaksa keluar pergi ke store belakang supaya background aku nampak cantik sikit. Okay. Yeah. So, masih lagi kita dalam fasa PKP Marzella Sigai, dan keadaan kes COVID-19 di Kuching pun dia angka dia apa yang aku tengok lah, dia turun naik lah. Sekejap 500, sekejap 600, sekejap 700, sekejap 500. Dia macam tu lah. So kita masih lagi belum belum menang sebenarnya. Dan kalau tak ada keperluan dekat luar sana, kita nak highlightkan lagi lah. Just stay at home lah, Marzella. Macam kita pun still stay at home. Betul. Kita pun work from home. Betul. Okay. So benda-benda yang kau akan kongsikan Marzella Sigai. Jom. Ya, saya. Video pertama yang aku nak kongsikan. Seorang lelaki ni berusia 78 tahun. Dia mempunyai kuku yang terpanjang di dunia. Kau tahu tak berapa panjang kuku dia? Aku tak tahulah. Berapa panjang? Sepanjang 900 cm, dan selepas 66 tahun, dia decide untuk potong kuku dia. Jom kita tengok VT. आणि मी भावांपासून आतापर्यंत 62 वर्ष झाले. आता मला वाटतं की एखाद्या ही नखं तर मला माझं वय आता 78 असल्यामुळे मला नखं सांभाळणं जरा अवघड जाते, आणि नखामध्ये नाजूकपणा जास्त आलेला आहे. तेही नखं एखाद्या म्युझियममध्ये आतापर्यंत कुठलीही गोष्ट करताना दरवेळेला नखांचा आडसरमध्ये काय यायचा, त्यामुळे मी कुठली गोष्ट स्पष्टपणे करत नव्हतो. आणि आता नखं काढल्यामुळे मला याच्या पुढचं हे व्यवस्थित करता येईल असं वाटतं. Panjang sangat. Tu dia kuku dia. Sampai dia kuning-kuning. Kuning satu hal. Disebabkan kuku dia tambah panjang, berat sangat, dia terpaksa macam ni. Sampai dah tua, tangan dia jadi macam ni tau. Dia nak buka habis. Ya, Fir, sebab dia ambil 66 tahun baru dia decide nak potong kuku. Aku pun tak tahu kenapa dia simpan, apa sebab dia simpan. Tapi itulah. Itu kalau dia dah potong juga. Macam mana kalau dia, member dia ajak dia main badminton? Aku tak rasa dia main badminton. Oh iya ke? Macam mana kalau aku rasa dia jadi penonton. Aku rasa dia jadi penonton je. Okeylah. Cerita seterusnya, Marzella. Cerita seterusnya, menerusi video yang dikongsikan, terdapat seorang doktor ni, dia sedang memberi rawatan kepada seekor anjing. Tapi ada plot twist dia dekat situ. Terdapat haiwan lain yang cuba protect anjing tu. Mesti kau dah sangka, siapa yang tolong anjing tu? Okay, jom kita tengok. You smoke, nigga, please. Tell me, are you on? You smoke strong? Your money long? Do you got racks? You got tats? Your city on the map? You niggas killing, you niggas robbing, you be ballin'. Are you creeper? You spit ether, colder than a freezer. You a rapper? Am I a slacker? Give me an answer. Bitch. Sampai satu sekali ya. Ya. Gara-gara dia nak melindungi kawan dia. Diorang dua tu kawan baik, Fir. Ya ke? Tengok. Kuku dengan anjing pun boleh berkawan. Walaupun tak sama spesies. Boleh lagi kita.
Walaupun tak seagama, tak sebangsa, tak sekaum, tapi kita boleh jadi kawan yang akrab. Macam kita lah Mazela, macam kau dengan aku lah. Yeah. Dah lah, aku nak kongsi video lain. Video seterusnya. Menerusi aplikasi popular iaitu TikTok, terdapat seorang lelaki ni, dia sedang sibuk lah merakam telatah kucing-kucing dia, sampaikan tiba-tiba dia rasa meremang. Dia rasa ada sesuatu yang tengok dia. So kita nak tengok GT dulu. Ada kucing kat atas tu lah yang tengah merenung dia. Kau mudah terhibur Mazela Cute lah. Biasalah orang kan suka nak share benda dekat TikTok ni. Diorang pandai buat benda tu jadi interesting, jadi dramatik. Betul lah. Okay guys, banyak lagi benda yang kita akan kongsikan lepas ni dalam Borak Tesipeng. Kita nak berehat sekejap lah Mazela. Boleh Boleh. Alright, Borak Tesipeng. We'll be right back. Pengumuman untuk siapa-siapa yang ingin menjadi sukarelawan perubatan, anda diperlukan sekarang untuk membantu urusan vaksinasi di pusat pemberian vaksin di seluruh Sarawak. Syarat-syarat penyertaan mestilah warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, sihat dan cergas secara fizikal dan mental, sanggup bertugas di lokasi yang memerlukan dan tiada sejarah kontak rapat dengan kes COVID-19 dalam masa 14 hari. Jika berminat, sila daftar sekarang di e-recruitment.sarawak.gov.my. Okay guys, kembali lagi dalam Borak Tesipeng. Kepada yang terlepas untuk menonton episod semalam, 2 hari lepas, minggu lepas, korang boleh stream dekat YouTube guys. Dekat sana bermacam-macam jenis apa kata orang benda yang korang boleh stream dekat YouTube mengenai TVS. Itu yang best ni lah. Okay, so sebelum kita nak meneruskan dengan VT-VT seterusnya, mungkin ada cerita yang kau nak kongsikan dulu Mazela. Cerita seterusnya. Waktu first time dulu kan, kita nak lockdown, kita PKP. Apa perasaan kau, Fir? Aku nervous lah. Aku macam nervous satu hal. Dan aku jadi macam tak tahu what to do, apa benda PKP ni, apa yang tak boleh buat, apa boleh buat. Aku jadi macam confused sedikit lah. Bila dah tahu tu jadi macam, macam ni. And then, tapi bila dah masuk PKP 3.0 ni, aku dah rasa macam kita boleh adapt lah. Dah biasa lah kehidupan macam ni. So yang ni menerusi video yang dikongsikan dekat TikTok, baru je 5 hari lockdown, gelagat anak dengan seorang ayah, diorang ni jadi viral, mencuit hati para netizen. So kita nak tengok dulu apa ni yang diorang buat tu, baru 5 hari lockdown kot. Oh iyalah. Boleh cerita pun boleh sibuk ni Mazela. Ya, nampak sangat lah tak ada aktiviti nak buat waktu PKP. Main kat tepi pagar pun boleh. Iyalah, okay. Macam kau, sepanjang PKP ni apa aktiviti kau yang kau buat dekat rumah dengan suami kau? PKP, sebab PKP kan kita still work from home. Kita orang kan kerja media. So kita orang kita orang kan macam aku kerja dekat bahagian news department. So kita orang time PKP time tu, kita orang banyak buat news untuk upload dekat website. Sekarang ni apa aktiviti kau dengan suami kau dekat rumah itu? Aktiviti kau dekat rumah, kalau aku dah habis kerja, kalau kita orang dua tengah spend time, kita tengok movie macam tu je. Tak ada apa-apa banyak sangat. Tapi most of the time kerja lah, Fir. Sebenarnya kerja daripada work from home ni banyak lagi lah tanggungjawab dia. Betul lah. Macam aku PKP ni buat adik untuk Fatimah lah.
Ya, dah dapat ada baru ke? Okey, cerita seterusnya. Menerusi video yang dikongsikan, lelaki ni sedang bini dia ni tengah sibuk-sibuk cari benda yang hilang, lelaki dia pergi merakam bini dia cari benda. So kita nak tengok apa benda yang terjadi antara dua orang ni sebenarnya. Okey guys, cuba perhatikan wanita di belakang ini. Dia sedang mencari kuncinya yang hilang. Namun apa yang mengejutkannya, dia telah menyumpai jam tangannya yang sekian lama hilang. Yang dia dah tak fikir dah pasal jam tangan tu, tiba-tiba dia telah jumpa di dalam kereta ini. Dalam masa yang sama, dia telah marahi suaminya dan menanya suaminya macam mana jam itu boleh ada di dalam kereta ini. Okey, dan suaminya diam tak terkata kerana hairannya, sedangkan jam itu adalah jam milik isterinya sendiri. Okey, apa pendapat anda? Oh, perempuan macam apa pendapat kau, Fir? Perempuan macam tu. Betul. Perempuan memang macam bini aku, jam tangan dia, aku adalah antara manusia yang sering kali untuk letak dekat mana dia, apa kata orang, contoh dia pakai, dia letak dekat satu tempat ni, aku akan ambil dekat satu tempat yang dia ambil sebenarnya. Dia kan macam nampak je. Bagus kan aku? Bagus kan? Bagus. Tapi aku sebagai perempuan, aku admit, aku mengakulah. Kita orang perempuan ni kadang-kadang kita orang lalai lah, suka nak hilangkan benda. Hilang benda tak apa, jangan hilang suami. Bahaya. Tu tak ada. Tu aku pegang erat-erat tu. Okay. So, cerita seterusnya, siapa tak kenal pelakon Shah Al-Haya dengan Awal Ashari. Kan dia orang dah ada anak yang kedua yang diberi nama Laila Aminah. Okey. Laila Aminah ni merupakan anak kedua Shah dengan Awal. So baru-baru ni terdapat foto yang viral. Foto Laila ni, so kita nak tengoklah ada apa dengan foto gambar Laila ni. Gambar biasa tapi muka dia sebiji macam Lara Alana. Tapi banyak netizen cakap macam muka bapak dia. Ayolah. Memang kalau kau tengok Awal Shah di waktu kecil. Kau pergilah Instagram Awal dan Shah. Memang sebiji lah. Macam Lara Alana. Aku sendiri pernah follow diorang dua. Betul. Itulah cerita-cerita ni tadi. Cerita yang viral, yang trending, yang semasa kita kongsikan. Sebelum kita berehat, kita nak beritahu lepas ni kita ada tetamu yang akan bersama dengan kita. 3 orang kesemuanya, semua wanita guys. 3 cantik. Pelakon untuk telemovie. Pelakon untuk telemovie Siapa Ya? Yang ditayangkan di TVS lepas ni. Kita akan bercakap dengan Yana, Diane dan juga Lydia. Alright guys, kita nak berehat sekejap. We'll be right back after this Borak Tesi Peng. Alright guys, kembali lagi dalam Borak Sesi Peng. Yes, seperti yang kita dah perkatakan tadi, kita akan membawa masuk bukan seorang, bukan 2, tapi 3 orang Mazila Sigai, tetamu 3 orang. 3 orang darah pingitan. Aku happy lah. Aku paling happy. Tapi lebih happy lagi if benda tu berlaku secara fizikal, secara dalam studio. Tapi saya dapat. Aku hanya boleh mengemam lidah lah episod tu. Okey, tanpa buang masa, kita nak menjemput pelakon-pelakon untuk telemovie Siapa Ya. Memang romantik. Aku yakin aku akan berjumpa dengan Mr. Right. Aku di situ. Kau. Jangan dulu guys. Apa tu? Encik Amin. Semuanya pelik. Masuklah rumah sewa kita ya. Ada orang mau kelibat orang. Kau nang siapa kakak bagus sobe kau. Kenapa barangan? Dia dah hantu semakin naik tu. Ladies, welcome to Borak Sesi Peng. Apa khabar ketiga-tiganya? Khabar baik. Tiga-tiga tu. Mazila,
Itu adalah boleh katakan dream show lah. Dream show untuk kau kan. Semua perempuan sekarang ni, termasuk kau punya partner pun perempuan. Partner host Okay, so first of all kita nak bertanya dengan Lydia lah. Okay, Lydia mungkin dah kerap kali berlakon, okay, and then dapat tawaran untuk membintangi telemovie Siapa Ya, yang dah dimainkan di TVS, right? Dah dimainkan. Okay, so apa kelainan? Kelainan bila bekerja di bawah produksi Citra Umar. Yes. Kelainannya dalam watak tu telemovie Siapa Ya, dia jadi nembiak yang dalam lingkungan dalam 20-an macam ya. So bagi dia okeylah. Yang watak yang susahlah bagi kami untuk jadi balik dalam umur dalam 19 tahun sebab ya time praktikal baru habis universiti macam lah, sekolah apa semua dan masa praktikal apa semua. Sebenarnya kami perlu ubah, bukan setakat kami ubah kami pun apa madah personality, tapi rambut kami, cara kami kelakar macam dalam watak ya kami jadi lemah lembut. Ya nasib sikit dapat cover lah. Bila jadi lemah lembut seperti banyak kelakar dapat dah jadi lembiak kesia. I see. So kita tiga-tiga adalah main actress untuk telemovie Siapa Ya. And then boleh kita ceritakan peranan kita orang masing-masing. Macam Lydia jadi watak apa, Diana watak apa, and Jana watak apa. Okey, kita mulakan Yana lah. So Lydia dah korupsikan. Okey, Yana macam pendiam rupanya. Dia tadi macam sebab cakap, okey. So kita mendengar Yana bercakap. Kami tak suka je perempuan yang pendiam. Aisyah. In reality, Muna kenal benar-benar asiknya pendiam. Oh, malulah. Mungkin kami handsome barangkali. Kita jadi diam. Okay, Yana, boleh ceritakan watak Yana dalam telemovie Siapa Ya? Okay, watak Yana, Yana memegang watak sebagai Rebecca, tapi wataknya gede-gede sikit. And then yang annoying yang si suka Laila dengan Dewi tu. Yang seorang je cantik. Macam yang I see. Bimbo lah. Bimbo. Betul. Diana, watak Diana? Okay, Diana pegang watak sebagai Laila. Laila toknya seorang yang minat magic lah orang pada. Dikenali sebagai gadis magic juga. And then dekat resort dia nang mendapat semua benda yang mau tukar di magic. Kira Diana tu tahu kami antara yang paling muda dalam ketiga-tiga leading cast tu. Macam ni. Okey, macam ni kita Diana nak bekerjasama dengan sister-sister kita, dengan Lydia, dengan Yana. Ada sih rasa macam terlampau hormat gila sampai nak berdialog pun rasa macam susah. Maklumlah kita yang paling junior. Okey, sepanjang kami orang dekat dekat tempat syuting, location syuting ya. Kami orang dah biasa macam kami dah biasa diterap macam dikelilingi, diekspos macam ni lah, diekspos dengan dunia luar, and then pergaulan juga. So si kekok lah untuk macam ada dialog kau ngajar dengan Yana dengan Lydia Seda lah. Si kekok lah. Tapi Lydia, personally Diana okey sih actingnya. Yang muda dari segi lakonan Diana okey sih. Tu serang jujur. Ibu mikir kecil hati. Time tu kita jujur. Ya okey sebab kami orang dah kenal dah lama. Benda bagi kami orang sudah awkward lah. Macam
nak nganuk kau ke apa kan je silalik. Je dah biasa. So, di luar je macam tu lah. Kita dengan contoh je macam ajak dalam lakonan. Saya hanya senang lah. Fleksibel menjadi wataknya. Okey. Bapak ni Mazilah, untuk pengetahuan kau Mazilah, bapak ayah pada Diana tu pelakon juga, pelakon lama. Maknya pun pelakon juga dekat Sarawak tu. Dua-dua pelakon legend tu dekat Sarawak. Aku pernah bakat berlakon. Yang dah diwarisi lah. Yes, aku pernah berlakon dengan mak dan bapaknya masa Diana tu berumur 3-4 tahun je. So kau dah tanya daripada yang kecil lah tu. Dia boleh cakap. Aku terkejut yang dah besar macam dah boleh jadi calon. Salah. Masih kita jadi calon. Okey, Yana seorang student masih belajar di sebuah IPTA okay. So how you divide your time, and then if kita diberi peluang untuk berlakon, ialah maklumlah dekat Kuching tu, dekat Sarawak tu, job lakonan memang dah banyak dah. Padahal kita akan teruskan dengan pembelajaran kita, ataupun kita akan berhenti setengah jalan untuk berlakon? Kami pilih teruskan dengan belajar sebab tinggal setahun lebih ni. Masa lama iyalah. Lama ya. Lama gitu. Tambah dia PKP tu. Berarti lah. PKP kan online je. So masa pagi ada kelas, kadang-kadang saya ada kelas, depend dengan lecturer juga. Kini-nya dah ujung-ujung sem, so saya ada kelas lah, cuma record video, kita belajar dari video sidaknya aja, macam ni aja. I see. Okay, and then adakah tu pengalaman pertama berlakon ataupun pernah berlakon sebelum tu, Yana? Kali pertama berlakon. Dahsyat lah. Macam ni kena bully oleh Lydia, Diana sikit tak dekat set? Sidak dua ya apa? Macam kami belajar dari sidaknya. Terutamanya Diana lah banyak ajar. Diana banyak ajar. Diana memanglah mak dengan bapaknya antara guru-guru lakon. Kita tiga pernah kelaisi bercanggah pendapat time lakon. Selalulah orang budak nak. Okey, tu soalan cepu emas lah. Kita antara kita tiga rasa siapa yang paling kacak antara tiga? Kami lah paling kacak. Soalan kau bunuh lagi. Yelah yang besar-besar yang mengalah, Fir. Diana tu dahsyat lah. Dia kecil-kecil cili padi lah. Sembilannya madah, kami yang paling kacak. Muka Lydia tu. Okay guys, lepas tu kita akan sambung lagi. Kita pun borak tu. Kita nak berehat sekejap. Kita nak bertanya soalan yang lebih panas lagi lepas tu. Okay guys, don't go anywhere. Borak Teh Sipeng, we'll be right back. Pengumuman untuk siapa-siapa yang ingin menjadi sukarelawan perubatan. Anda diperlukan sekarang untuk membantu urusan vaksinasi di pusat pemberian vaksin di seluruh Sarawak. Syarat-syarat penyertaan mestilah warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, sihat dan cergas secara fizikal dan mental, sanggup bertugas di lokasi yang memerlukan dan tiada sejarah kontak rapat dengan kes COVID-19 dalam masa 14 hari. Jika berminat, sila daftar sekarang di e-recruitment.sarawak.gov.my. Guys, kembali lagi dalam Borak Teh Sipeng guys. Masih lagi kita dalam fasa work from home untuk kita sama-sama memutuskan, menandaikan kes positif COVID-19 di Sarawak. So itu adalah usaha kita lah. Munsi, Lydia, Diana dengan Yana best dalam studio, best. Serius. Kita ada makan-makan, ada game, best lah. Okay. Itu seronok untuk kau lah, Fir. Masih lagi kita bersama dengan barisan pelakon untuk telemovie Sapaya yang dah pun ditayangkan di TVS. Okey, macam ni penerimaan
Kita nak tanya dengan yang first time berlakon lah, Yana. Penerimaan. Ada sih mendapat kecaman, kritikan ataupun pujian daripada orang kampung lah. Biarlah muka keluar TV. Setakat Tok Seda belum ada lagi. Harap-harap Seda lah. Teruskan Seda ya. Tapi kecaman ya, antara benda yang boleh menaikkan nama. Tapi kecaman yang bagus. Kecaman sih bagus, cepat lagi. Kita minta yang bagus. Betul tu. Mun Diana lah. Sin mak bapak kita akan pelakon. Ada sih yang mengkritik kita, lakonan kita. Kritik status alhamdulillah Seda, tapi yalah kami pun try sebab kami pun baru juga dalam bidang tu. Walaupun parents kami dah lama dalam bidang tu, kami baru je dalam bidang tu. So kami pun banyak belajar juga dari Kak Lydia, dari Mami, Daddy Mek, semualah. Okey, Daddy, masa Daddy melihat lakonan kita, apa benda pertama keluar daripada Daddy? Benda pertama dah ngejeh anak aku. Oh. Tapi tak rasa tak ngegeh sih. Tahu ya. Tapi watak kita bukan watak ngegeh lah dalam main lah. Bukan. Yang ada magic. Yang ngegeh Yana. Macam Lydia okey, Tok dah kami rasa dah projek mungkin lebih daripada 5 projek lah kita berlakon. Nak sepanjang karier kita. Okey. Dalam masa 5 tahun dia sekarang ni, Lydia, sini kita nangga kita. Adakah kita nangga kita akan jadi bini kami lagi? Adakah kita nangga kita akan menjadi apa kata orang, menjadi pelakon di Semenanjung lagi kah lepas tu, ataupun kita masih nak stay di Kuching kah? Setakat tu kami mau di Kuching lah dulu. Adalah tawaran daripada Semenanjung, sudah KL untuk kami berlakon drama episod Sinun, tapi buat masa tu untuk PKP tu kami was-was lah nak pergi sini. So pergi je lah. Sebab ni belum mesti dia lagi feel. Janganlah stay di Kuching je lah. Stay di Kuching. Saya pun cerita banyak job. Betul. Nanti kita dah ada TV Sarawak, stesen TV di Impun. So banyak dah job opportunity. Bukan sebab diajak Azela, Kuching ada I. Okey Azel, untuk pengetahuan kaum Azela. Ya, saya. Boleh kau perasan Lydia, suaranya kedak suara siapa? Selebriti kat Malaysia. Suara siapa? Mun kau pejam mata berkakangannya, kau mesti dapat imagine macam Nilofa tengah Sarawak. Nilofa. Suara macam suara Nilofa, betul sih Yana? Yang setuju sih suara ni kedak Nilofa. Yana tu setuju sih? Setuju? Nah. Yana macam si setuju lah. Nampaklah. Kau ni suka bah. Okay, so next project untuk Diana. Ada sih next project selepas siapa ya? Is there any latest project, upcoming project? Coming soon, telemovie Atok dan Alex lah. Tapi dia pun akan disiarkan di TVS juga? Yes, akan disiarkan di TVS. Wow. So barisan pelakonnya siapa? Antaranya lah. Antaranya adalah Uncle Ali, Bang Afiq, Bang Haziq Padula, and then and then bukan muka TVS lah. Dan siapa tu? And then Uncle Jalot, Uncle Rashid. Okay, macam Yana, next project? Next project belum ada lagi. Belum ada lagi. Okay, kepada producer, kepada director yang tengah menonton, Yana belum ada project untuk next. So ambil lah. Macam ni bakat dia tak dicungkil, dia tak pergi audition ke apa untuk telemovie Sapaya tu? Kah tiba-tiba ada orang call ke? First ya, Mami Ernie, Mami Dien yang approach malam final, kami orang final Miss Petit ya. Kayak aku sih, padah jam ya.
kita tahu kita banyak lakon macam ya. Kak Ya hanya suruh ambil video, send dengan Sidap Production, Kak Ya terus ikut lah. So kita itu tengah compete untuk Miss dalam beauty pageant lah, Miss Petite Global. Ya. Kita wakil daerah ni? Kami wakil daerah Sri Aman. Diana? Individual? Miss Petite masih ke? Masih. Kita wakil Sri Aman juga. Tapi different competition lah. Macam kami pun Miss juga. Miss Planet of the Ape. Kan, kau mistake. Macam Lydia. Okay, sebelum mungkin kita nak berakhir, mungkin ada ucapan daripada Lydia kepada penonton-penonton TVS, kepada supporter-supporter, peminat-peminat. Mungkin mesti ramai peminat lelaki yang DM Lydia tu. Of course, Lydia masih single lah. Masih single sih. Masih single sih? Sebelum ada. Mun nak successful padahal jak single dalam industri tu. Masih single? Single. Okay. So ucapan daripada Lydia? Ucapan untuk yang tangga live tu, okay, jangan lupa tangga telemovie Lydia yang akan datang 2G, Iris Sofia dengan telemovie drama yang akan datang. So dua-dua tu TVS. TVS. Jangan lupa tanggal Lydia. Sokong Lydia, apapun Lydia pola, minta tunjuk aja lah Lydia yang tahu dalam dunia tu. So mamaknya pun di Diana. Kalau dia baby sebenarnya. Baby pun banyak gagal Lydia. So keep support Lydia lah dalam untuk Lydia. Doakan Lydia, kita dan Lydia, okay? Okay, alright. Daripada Yana, is there any shout out? Teruskan sokong saluran TVS 1, 2, 3. Okay, mudahan artis-artis tempatan kita doakan sidaknya berjaya aja ya. Doakan sidaknya sekali kita sekali lah. Kita pun dah selebriti ni tu. Okay. Diana lagi. Dian Alicia. Dian ke Diane? Orang nenggah Diane sebenarnya. Diane. Okay, Diane. Okay, untuk orang-orang yang dah tangga, untuk supporter semua yang dah tangga cerita Sapaya, thank you gila-gila sebab support Diana ataupun Dian. And jangan lupa saksikan Atok dan Alex coming soon. Alright, okay. On behalf of TVS and Bawa Tersipeng, kami Mazal Sigai nak mengucapkan good luck lah untuk Lydia, Diane and Yana. Okay, for your upcoming project whatsoever lah. Semoga kita masih terlindung dari apa-apa wabak penyakit tu lah. Alright. So guys, esok hari kita akan kembali macam biasa. Jangan lupa kita masih lagi dalam peperangan untuk memerangi COVID-19. Stay safe, stay hygienic guys. Stay at home. Alright, for time being. Okay, kita jumpa esok hari. Assalamualaikum. Bye-bye.